Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya wartawan anda pada hari ini. Ingin melaporkan, Kementerian Kesihatan Malaysia mengeluarkan 96,127 notis kesalahan merokok di seluruh negara pada tahun lalu, iaitu meningkat ketara berbanding 67,350 notis bagi tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, sebanyak 41,581 notis kesalahan dikeluarkan pada tahun 2023 atas kesalahan merokok di kedai makan berbanding 30,648 notis pada tahun sebelumnya. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nahayati Rosli berkata, pihaknya memandang serius isu aduan kesalahan merokok di tempat larangan, terutama di premis makanan yang semakin menjadi-jadi dan tular di media-media sosial. Beliau berkata pihaknya tidak pernah menghentikan aktiviti penguatkuasaan larangan merokok. Malah ia dijalankan secara berkala di semua negeri di seluruh negara. Secara keseluruhan, sebanyak 16,046 operasi di bawah Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 dilaksanakan pada tahun lalu berbanding 12,773 operasi pada tahun 2022. Seterusnya saya cerahkan laporan kepada rakan setugas saya. Bersama saya Muhammad Azhar Hakim bin Muhammad Azmi yang melaporkan untuk anda. 5 negeri mencatat notis kesalahan merokok di tempat makan tertinggi tahun lalu, iaitu Selangor dengan 6,126 notis, Johor 5,174 notis, Perak 4,365 notis, Sarawak 4,240 notis dan Pahang 4,002 notis. Menerusi operasi selama 2 hari, iaitu kemarin dan semalam, sebanyak 119 notis kesalahan dengan kompaun sebanyak RM28,950 dikeluarkan terhadap individu yang merokok di kedai makan di sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dalam pada itu, Dr. Nur Hayati berkata, operasi penguatkuasaan ini menyasarkan tempat larangan seperti premis makan, kompleks pembelah hentian pengangkutan awan, mana-mana kawasan premis kerajaan dan stesen minyak. Kami ingin menegaskan bahawa larangan merokok bukan bertujuan menghukum golongan perokok, tetapi bagi mengekalkan komplikasi akibat tabiat merokok kepada golongan perokok pasif, iaitu mereka yang berada di sekeliling. Berikut merupakan laporan saya daripada saya, Muhammad Azhar Hakim. Terima kasih dan berjumpa lagi. Aktiviti merokok merupakan satu tindakan atau perbuatan menghisap tembakau yang telah digulung dalam bentuk silinder, sama ada menggunakan kertas ataupun daun. Rokok dibakar pada hujungnya dan dibiarkan membara supaya asapnya dapat dihirup melalui hujung rokok yang lain. Aktiviti merokok merupakan satu gejala yang sangat tidak sihat kerana boleh mengakibatkan penyakit yang serius dan juga boleh menyebabkan kematian. Hal ini kerana rokok mengandungi bahan seperti nikotin, tar dan metanol yang terbukti berbahaya kepada manusia. Faktor utama yang menyebabkan masalah merokok adalah ketagihan akibat ketagihan terhadap nikotin yang terdapat dalam rokok. Rokok adalah sumber utama nikotin yang boleh menghasilkan kesan prospektif pada otak, membentuk pergantungan fizikal dan psikologi kepada bahan ini. Apabila bilangan perokok meningkat di seluruh dunia, terutamanya dalam kalangan remaja dan dewasa muda, masalah kesihatan yang berkaitan dengan merokok semakin meningkat. Rokok telah terbukti menjadi punca utama penyakit maut seperti barah paru-paru, penyakit jantung kronik dan gangguan pernafasan. Selain itu, merokok juga boleh menjejaskan kualiti hidup seseorang baik dari segi kewangan maupun sosial. Namun begitu, terdapat beberapa faktor lain yang turut memainkan peranan dalam masalah merokok. Salah satunya ialah tekanan sosial. Ramai remaja cuba merokok kerana ingin kelihatan cool atau bergaul dengan rakan sebaya yang turut merokok. Mereka merasakan bahawa dengan merokok, mereka akan diterima dan diiktiraf dalam kumpulan sosial mereka. Selain tekanan sosial, faktor lain yang mempengaruhi merokok ialah pengiklanan rokok yang agresif. Industri rokok yang melabur dalam iklan yang menyampaikan tanggapan positif tentang merokok, mereka cuba menarik minat bakal pengguna dengan menggunakan selebriti, sukan atau perkara menarik lain yang boleh membuatkan orang berfikir bahawa merokok adalah sesuatu yang menarik dan mengujakan. Melalui pengiklanan pintar, industri rokok mampu mewujudkan imej positif rokok dalam minda yang ramai. Tambahan pula, faktor keturunan juga memainkan peranan dalam masalah merokok.
Beberapa kajian menunjukkan seseorang itu mempunyai kecenderungan untuk menjadi perokok sekiranya ibu bapa atau ahli keluarganya juga mempunyai tabiat merokok. Faktor genetik juga boleh mempengaruhi cara seseorang berfikir balas terhadap nikotin dan kemungkinan menjadi ketagih. Satu lagi punca masalah merokok ialah kurangnya kesedaran tentang bahaya merokok. Ramai orang tidak menyedari kesan buruk merokok terhadap kesihatan dan tidak memahami risiko yang mereka hadapi apabila mereka merokok. Mereka mungkin tidak mengambil berat tentang kesihatan mereka sendiri atau mungkin berfikir bahawa akibat merokok tidak akan berlaku kepada mereka. Kerajaan dan pelbagai institusi kesihatan telah melakukan pelbagai usaha untuk mengatasi masalah merokok. Mereka telah mengharamkan pengiklan rokok di pelbagai media, menaikkan harga rokok melalui kenaikan cukai dan melaksanakan program anti merokok untuk mengurangkan kelaziman merokok dalam masyarakat. Walau bagaimanapun, usaha ini masih tidak cukup berkesan untuk mengatasi masalah merokok secara keseluruhan. Adalah penting untuk terus melaksanakan jangkauan dan pendidikan tentang bahaya merokok kepada orang ramai, terutamanya kepada generasi muda. Selain itu, pendekatan holistik juga perlu dalam mengatasi masalah merokok, termasuk melibatkan keluarga, sekolah dan masyarakat luas. Dengan usaha berterusan dan kerjasama di semua pihak, diharapkan masalah merokok dapat dikurangkan dan kualiti hidup masyarakat dapat dipertingkatkan. Antara kesan-kesan buruk merokok terhadap seseorang individu adalah antaranya serangan jantung. Risiko mendapat serangan jantung meningkat kerana jantung terpaksa bekerja keras akibat penyempitan salur darah dan peningkatan kadar denyut jantung. Yang seterusnya, jangkitan paru-paru. Aktiviti merokok dapat merosakkan tisu paru-paru yang menyebabkan keupayaan menyerap oksigen terganggu. Perokok juga akan menghidapi batuk yang panjang dan lambat untuk sembuh. Dan akhir sekali, merokok juga akan mengganggu kesuburan sama ada lelaki dan juga wanita. Merokok akan mengurangkan kesuburan dan wanita yang merokok berkemungkinan menghadapi kesukaran untuk mengandung serta kitara haid mungkin terganggu. Manakala untuk lelaki, merokok dapat meningkatkan risiko mati pucuk dan mencacatkan sperma serta mengakibatkan ketidaksuburan. Kesan kepada masyarakat. Yang pertama, mengganggu keselesaan orang lain. Sebagai contoh, apabila berada di kedai makan, asap-asap yang dihidu oleh pengunjung di kedai makan itu akan menyebabkan ketidakselesaan oleh pengunjung-pengunjung lain. Dan yang seterusnya, mengancam kesihatan kanak-kanak. Seperti yang kita semua tahu, asap rokok juga dapat memberi kesan kepada kesihatan kanak-kanak, terutamanya bayi yang baru lahir. Dan yang ketiga, mencemarkan alam sekitar. Seperti yang kita tahu, perokok-perokok tegar ini mereka akan membuang putu-putu rokok itu di mana-mana tempat sahaja, dan ini akan memberikan imej yang buruk kepada negara kita. Dan yang terakhir, menjejaskan kewangan. Sekotak rokok memerlukan kos yang sangat mahal, dan bayangkan berapakah kos yang telah dibazirkan oleh perokok tegar dalam masa seminggu dan sebulan ataupun setahun. Sebelum kita mengakhiri berita pada hari ini, ingin saya ingatkan kembali, jauhkan diri dari terpengaruh dengan rakan sebaya yang terlibat dengan aktiviti merokok. Seterusnya, sebagai seorang anak, janganlah kita menjadi beban kepada keluarga akibat merokok. Yang ketiga, kita perlu membimbing rakan-rakan atau kenalan terdekat untuk menjauhkan mereka dari gejala merokok. Dan akhir sekali, pihak berkuasa dan masyarakat setempat perlulah bekerjasama untuk menganjurkan kempen kesedaran mengenai akibat merokok. Sekian sahaja berita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.